وقوة بالسهر ولا تؤثر علينا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. فبهمنا سليمان قل آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال سبحنا وكنا فاعلين. يا رب موسى يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. كرمنا بالفهم وارزقنا بالعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملا أركان عرش الله العظيم وقامت به أوائل الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل النبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما بين الله العظيم. صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا العلي العظيم. وسلم عليه وعلى آله وسلم. واجمع بيني وبينه كما جمعت بينه روحا ظاهرا وباطنا يقظة ومناما. واجعل يا ربي روحا نجاتي من جميع وجوه الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. أما بعد. Surah 54. 54. Iktibar hikmah. Jadi ni kita tengok hikmah iktibar itu kita dah belajar tentang iradatu tajrid kehendakmu untuk tajrid tajrid ni mujarrad mengasing diri kalau di istilah di sini beribadah tanpa perlu berusaha dunia, dia tak payah minta dapat minta kan Syekh Abdul Qadir kan apple boom jatuh apple kita minta tak dapat tapi walaupun dia minta apple tak jatuh dia relax lah kalau tak dapat. Kita ya Allah ujian apa kali ni dia marah pula Tuhan. Dia marah dan kau tu tak makbul doa mesti ada sebab tak makbul doa padahal Allah masih letak kita di kalangan orang yang kasab, orang yang berusaha, kena usaha. Anak baru 7, baru itu belum kira 4 cawangan. Kalau 4 cawangan lagi kena kasab, lagi kena kena usahalah. Kalau tidak sekarang 4 cawangan tu bubar semua. Kacau kah? Kacau tuan ya. 4 beratur depan. Beratur? Kalau Rasulullah isteri Rasulullah beratur. Kan? Kita seorang pun dah pening lah. Tiba-tiba je balik-balik je kan. Saya ada dulu seorang kawan. Ustaz. Ustaz juga macam saya. Pakai jelbu sana lah. Nama tak boleh sebut. Jadi kebetulan dia seminggu tu sibuk kita nak tambah satu lagi. Dah ada calon lah. Kebetulan hari tu kita orang tidur lah dekat ada jemaah tabligh kan. Jadi tidurlah dekat surau. Jadi bila tidur surau tu tuan-tuan, hari yang siang tu orang rumah dia datang tuan-tuan. Abang, tak ada Assalamualaikum lah. Ada bawah abang kan. Pahala tu. Sekali tengok, alamak. Dia pun tengok, alamak. Rumah dia. Rumah? Ingat gangster. Rupanya Allahu Akbar. Dia pun turun pembelahan. Dia pun cakap ini masalah besar. Dia pun turun tuan-tuan.
Dia turunnya orang rumah dia sebelah pegang getah paip. Sebelah macam ni, getah paip macam ni. Macam ni. Ya? Lepas tu jadilah satu sesi tuan-tuan. Dia berjalan, orang rumah dia follow dari belakang dengan getah paip. Ya? Aku kata dalam hati saya kan, dia silap ibu dia kena libas ni. Tapi alhamdulillah lah. Membership pun banyak, ayat penduduk. Tak tahu lah penduduk apa dia baca, alif lam mim ke apa, tak tahu lah. Ya? Akhirnya tengok dah okey dah. Dah okey, dia kata selamat. Itu belum selamat lagi, dia belum balik lagi. Dia belum balik lagi. Itu baru cadang-cadang nak nambah. Belum nak? Itu baru satu tuan-tuan. Ini beratur. Beratur isteri Rasulullah. Di dalam tolak. Naiklah anak Saidina Umar. Dia garang macam ayah dia. Kan? Dia naik. Ya Rasulullah, kami ni nak gaduh. Tak puas hati. Tak puas hati ni. Ni dia kata maqam khidmat. Maqam yang tertinggi, maqam khidmat lah tuan-tuan. Walaupun kalau nak ikut, sepatutnya isteri ni, sepatutnya itu kalau isteri. Kalau seorang tu sepatutnya dia tak payah ada tuan-tuan kupah bawang, basuh baju, tak payah pun. Kan? Kan? Patutnya kita kena sediakan seorang pembantu rumah untuk kat belakang tu jangan ganggu. Sepatutnya. Sepatutnya kan? Dia balik-balik dah standby dah kan? Dah balik dah standby, wangi-wangi dah kan? Sepatutnya tu. Kan? Ni tak ada, balik pun masih bau bawang. Tapi bukan orang sini alhamdulillah. Bau-bau sel kan? Jadi istilah dia macam itulah tuan-tuan, beratur isteri, beratur isteri Rasul. Padahal boleh je Rasulullah bagi seorang orang gaji ke apa, tak kira lah. Tapi masih lagi Rasulullah train isteri-isteri ni supaya duduk di makam khidmat. Macam mana makam khidmat ni tinggi tuan-tuan. Jadi nak puas hati ni pasal tak puas hati ni sebab apa? Macam-macam kami kena buat. Kami kena masak, orang datang. Orang ni kalau datang rumah Rasulullah ni dia tak kira time. Dan Rasulullah tak pernah kata qala la. Tak pernah. Kalau kita siap tulis. Dari pukul 8. Kalau pejabat pun 8 sampai 5 je. Lepas pukul 5 tu kau telefon lah macam mana pun dia tak angkat. Pejabat sinilah. Dah keluar time pejabat. Tapi Rasulullah tak. Datanglah ikut pintu mana pun. Pintu depan ke, pintu belakang ke, Rasulullah sambut. Kalau kita, kau ni begitu tak faham bahasa ke? Ikutlah pintu depan. Kan? Cuba agak kalau orang datang main tu, dia ikut pintu belakang tak? Macam mana tuan? Ketuk kan. Tuan nak masuk ikut pintu belakang. Enggak jadi tuan. Jaga, kau pergi selesaikan tu. Tapi kalau Rasulullah pada qala la. Ini dia akhlak Rasulullah. Tu pasal bila duduk je kata kami ni tak puas hati nak protes ni. Kerja teruk. Kerja? Akhirnya Rasulullah kata kalau tak sanggup duduk dia kedudukan ni. Kedudukan mana? Rahmatan lil alamin. Rahmatan. Inilah akhlak Muhammad dia tertinggi. Rahmatan lil alamin. Ini yang dia kata bila kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Sil. Bila masa kita berhubung dengan Rasulullah, sil dengan Muhammad. Selangkah kita mengikuti akhlak dia, maka ketika itulah kita mula sil dengan Muhammad. Selangkah bila kita pandang orang dengan wajah senyuman. Ni nak senyum pun payah. Salam pula. Macam mana salam? Letak je tangan. Lepas tu, Allahu Akbar. Rasulullah salam pandang. Senyum. Ni pan. Utangku bila nak bayar?
Hutang kan? Allahu Akbar. Macam mana nak seal? Itu pasal kalau baca bismillah pun dia nombor 1 lah. Rahsia bismillah ni duduk pada bismillahirrahman. Bismillahirrahmanirrahim pun gagal macam mana? Kita gagal untuk mencontohi akhlak Allah yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam bahasa Sunda dia apa? Love. Loving. Love love. Kena bagi love. Kena bagi kasih. Tuan-tuan, TikTok pun tuan-tuan kalau kita nak jadi antara orang yang hebat, kena banyak, bila love tu kena tekan. Kena, dia kan ada butang tu. Kena tekan butang love. Butang follow, butang love, apa lagi butang? 5-6 butang lebih kurang. Kan? Barulah orang follow kita. Ini kita tak follow orang. Orang nak follow kita ke? Kin salam je tu. Kita pun tengok. Like. Bagus, terbaik kan. Orang tu follow kita. Seorang follow. Kita follow seorang, follow. Orang follow kita balik. Ni kita tak pernah nak follow orang, agak-agak nak. Allahu Akbar. Dulu saya ingat nak cek follower ni payah tuan-tuan. Rupanya butangnya senang je tuan-tuan. Carilah butang yang pertama tu follow. Tapi jangan yang follow yang bukan-bukan. Follow lah yang elok-elok. Follow. Mana yang bagi yang elok-elok tu tekan. Follow. InsyaAllah kalau orang faham bahasa, dia akan follow balik. Dia kan? Masalah orang tak faham bahasa ni. Kan? Tapi nak buat macam mana, itulah hakikatnya. Kan? Okey tuan-tuan. Jadi beratur para isteri Rasulullah. Jadi Rasulullah pun kata jika tak sanggup duduk di tingkatannya. Tingkatan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budun. Abdun ni maqam khidmat. Maqam khidmat lah. Iyyaka na'budu ni. Ibadah je. Tuan-tuan ni kan. Tadi sembahyang jemaah. Tu maqam khidmat lah. Khidmat lah. Inilah khidmat aku untuk Allah. Tu pun cedera parah. Cedera parah sembahyang aku. Tak ikut SOP. Kan? Tak ikut SOP Allah. Banyak buat SOP kita. Tak percaya cuba tengok orang sembahyang. Macam-macam besi ada. Ada yang mana ada sembahyang macam tu? Ya, ada ke Rasulullah macam tu? Was-was. Tu belum kira 1 jam dia Kenapa ni? Susah benar. Saya nak datangkan 3-3 serentak. Dia 3-3 serentak pun jalan dah. Dari segi fiqah kan? Ya. Maknanya dia 3-3 tu dalam border alif dan sampai ra tu. Datang serentak. Okey dah. Cuma yang nak teliti dia satu-satu. Kan? Teliti satu. Alif Allah tu apa yang ada. Allah tu apa. Itu dalam lagi tuan-tuan. Sampai ra akbar. Ya. Tapi kita ni yang cedera parah ni yang serentak pun okey dah. Tak kira lah mana dia datang. Tengah-tengah pun nak sampai ke. Angkat je takbir dah sampai ke. Jangan luar pada takbir sudah. Baru sampai. Baru Allahu Akbar. Baru sampai. Itu Jahannam. Ya. Kalau Imam Malik dia senang. Daripada rumah dia lihat. Daripada dia keluar. Senang je. Pasal kalau kita tengok orang mazhab Imam Malik. Datang ke masjid. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang ada yang terlampau teruk benar. Itu orang tak ada ilmu lah. Katanya Syafi'i, tapi Syafi'i pun tak macam tu. Ya. Allah. Tak sampai. Tak sah. Jadi ni maqam khidmat. Ya. Kita agak-agak kalau tuan-tuan orang nak berkhidmat dengan kita lah tuan-tuan. Kita orang bekerja lah istilah dia kan. Agak-agak boleh ke tuan-tuan? Kalau berkhidmat ni macam sambil lewa tuan-tuan. Kita kata berkhidmat untuk negara dan bangsa. Bukan main lagi. Kan? Kalau tentera tu tuan-tuan, masa saya jadi warda penjara KX12 tu. Ya? Nama sengit pun tak boleh. Nama kasut. Kah? Engkau berkhidmat ni. Kan? Tak pakai name tag. Tak pakai? Jangan. Ya? Pegawai lalu. Pegawai lah.
Dia mula-mula pegawai, dia yang paling serik sekali jaga penjara ni tuan-tuan, jaga pintu. Jaga pintu. Dia ada 2 pintu kiri kanan. Kita kena buka pintu tu kunci, lepas tu buka pintu sana pula. Oh, ni kalau seorang. Mula-mula memang, selamat pagi Tuhan, untak kaki. Dah lama dah tak ada bunyi kaki tu dah. Ya? Dah letih. Lepas tu dah lama dah macam ni. Gitu. Oh gitu. Kalau yang jenis straight kan, buat tunjuk sebab. Buat tunjuk sebab tuan-tuan. Jadi mana dalam perkhidmatan macam mana tuan-tuan? Mestilah cemerlang terbilang. Kan, ini datang pukul 8. Hilang pukul 10 masuk pejabat. Tapi bukan tuan-tuan lah, saya lah. Tuan-tuan lah, alhamdulillah. Datang pukul 8 ni makanlah sekejap setengah jam kan. Lepas tu dia dah masuk kerja balik. Yang paling cedera parah tu pukul 12 baru dia masuk balik. Ini bukan perkhidmatan. Ini penjahanamaan. Ini jahanam nama dia. Kalau kita pun kalau macam tu kan, macam cikgu apa? Cikgu apa tu? Cikgu Ramli kan? Cikgu Syahri kan? Datang. Okey, buka ni kan? Dia pun lelap. Cikgu sudah tidur, jom kita main bola. Itu bukan perkhidmatan. Okey tuan-tuan Jadi dah malam main muzik. Jadi istilah dia maqam khidmat. Dan sepatutnya khidmat ni mesti ikut SOP ya. Kalau kita kerja ikut SOP 8-5 kan? Lagi apa SOP kerja? Kan? Kena ikutlah. Sama juga SOP semayang. Kalau dengan manusia kita boleh fokus, boleh straight. Kenapa dengan Tuhan ni macam cincai ya? Kenapa dengan Tuhan ni boleh semayang tak pakai baju? Kan? Patut taklah tuan-tuan kan? Sepatutnya lah. Pakai kain pun Allah, sikit lagi nak terlondeh. Kan? Allahu Akbar. Ni Tuhan ni. Itu pasal tak kena. Kalau orang kena tak macam tu lah. Sama juga kalau orang kena ni. Sekarang pakaiannya dah cantik-cantik lah. Nak Tuhan. Kan? Pakaian yang tercantik apa tuan-tuan? Libasun yang tercantik apa? Takwa. Jadi takwa ni kena cantik. Takwa ni itu apa? Takut kehilangan Tuhan. Di manakah ku cari ganti serupa dengan Allah? Jadi bila beratur tuan-tuan, Rasulullah pun kata, kalau kau nak duduk di maqam khidmat ni, rela duduk di maqam khidmat ni, maqam rahmatan lil alamin, silakan. Kau tak ada cerai. Kalau kita agak macam ni tuan-tuan, kalau isteri kita, saya memang tunggu saat ni. Inilah saat yang saya tunggu. Saya pun dah pening dengan perangai abang ni. Kan? Pening dah. Perangai tak apa-apa perangai. Agak nak marah, dia marah. Agak dia nak, kan? Pening dia. Tak sanggup dah. Tapi Rasulullah bila kata cerai, berterabuk lagi. Kenapa? Tak sanggup berpisah dengan Rasulullah. Tak sanggup berpisah dengan orang yang punya akhlak yang Allah Muhammadi. Muhammad ni apa? Yang terpuji. Sebab apa dia terpuji? 4 sifat. Tabligh, amanah. Jadi sekali lagi kita tak ada 4 sifat tu, belum lagi mencontohi Muhammadi. Belum tabligh tapi paling tidak pun kita sudah tak ada 4 sifat. Jadi padahal Allah masih dudukkan kita di makam orang yang kasab. Makam orang yang perlu berusaha sehari-hari, kena kerja. Maka kehendak itu adalah daripada syahwat, makna dia benda ni makna dia kena kerja. Tapi syarat kerja ni itu apa? Syaratnya jangan lupa Tuhan. Kau kerjalah. Jangan semua kau jamak. Kan? Yang paling cedera parah, jamak tak payah terus. Kan? Subuh jamak tak payah. Jamak? Tak payah. Tak sempat Ustaz.
Tak sah? Bila kau mengaji bab solat ni, tu orang hari bilah kata kalau dah tahu semayang, tak payah semayang. Semayang bukan mana dia tak payah semayang, tak payah semayang. Semayang tu jadi senang lah, tak ada dah jadi payah. Tu makna dia. Dalam kenderaan boleh semayang tak? Boleh. Apa masalah? Tengah-tengah jam, dia tak semayang ke ni? Kan tak bergerak macam tu, macam profesor saya. Tak. Kan semayang je lah, apa masalah? Habis macam mana? Tak ada ni tayamum. Tak ada wuduk, tayamum lah. Kan? Tayamum, nak tayamum macam mana? Debu tak ada. Tu tak ngaji. Ya. Debu ni benda tu khilafiyah ulama. Walaupun debu di dalam kereta pasti ada debu. Kereta kau baru macam mana pun, tanah ni pasti akan boleh masuk. Kan? Tepuk je. Kan? Tepuk. Jangan jadi macam anak murid saya. Macam kafar tu. Macam mana tayamum? Tepuk ke main ni? Lepas tu? Bukan macam tu. Tu sapu bedak. Ya? Tepuk. Ya? Sapu. Tak payah 3 kali. Tayamum sekali je. Dia mengharukan semayang dia. Tepuk balik. Cuma Syafi'i ada mustakmal. Imam ni tak ada. Tepuk. Kalau boleh buat, tak boleh buat macam mana? Dia panggillah darah. Tiba-tiba kau nak lepas tu nak pegang steering, dan lepas steering tak boleh. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini yang boleh, yang boleh lah. Sekadar yang kita mampu. Kau tak boleh nak buat macam mana? Sayang je lah. Ni yang boleh. Lepas tu sayang lah. Mata mana depan, tangan pegang steering. Jangan lepas tangan pula. Lepas tu bila rukuk sikit je lah. Mata tetap pandang. Jangan kau rukuk banyak kali. Sujud. Dah disujud sampai ke tempat gembok belakang. Itu memang Laut Biru lah pergi dia. Mata tetap fokus. Macam kita perang dalam perang. Ketika tu datanglah hukum darurat. Perlu tak semayang mata pandang depan? Perlu. Kau tak pandang depan kan ke gaung pergi dia. Kan? Gerak banyak boleh yang masa tu. Darurat. Apa masalah? Tapi boleh tak nak meninggalkan solat? Tak ada lah. Tak ada. Okay. Jadi itu tuan-tuan. Jadi bila berkata Rasulullah berkata macam tu, akhirnya Allahuakbar. Tak sanggup. Okay, apa hikmah dia? Kecuali, maknanya dia syarat. Dia kata apa? Kita kasab, kita ni orang yang berusaha. Perlu berusaha. Anak kecil-kecil, anak baru 7, cawangan 4, contoh. Api nak bayar, internet nak bayar. Kita belum lagi maqam tajrid. Maqam tajrid di sana. Maqam tajrid ni dia minta turun. Ya Allah, tak ada duit ni ya Allah. Celah atap turun dia. Itu tajrid. Tapi kalau tak turun celah atap pun dia redha. Kata kau lah ya Allah. Orang rumah dia marah pun dia saya Imam Malik kena marah pun relax je. Orang rumah marah dia ngajar. Akhirnya anak murid datang. Syekh kalau nak kau boleh cari yang lebih baik daripada ni. Bukan kata 1, 4. Bagi kita macam mana? Aku dah pening balik dia. Dia kata apa? Tak boleh. Kalau aku ceraikan dia, siapa nak tarbiyah dia? Pasal Nabi Musa tak pernah tinggalkan kaum dia. Walaupun kaum dia, ya Allah, tak pernah tinggalkan bangsa Yahudi. Tak pernah. Walaupun Yahuza ni. Itulah macam perangai dia. Tapi pernah tak Musa tinggal? Tapi ujung apa? Sampai ada masa Musa protes.
Tapi apa yang Allah tegur? Fa'fu anhum. Fa'fu anhum. Jika kau maafkan itu lebih baik. Itulah Imam Malik. Itulah Musa. Jangan tinggalkan perangai isteri kita yang Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi sebaliknya duduk bersama-sama dia dan Imam Malik, tuan-tuan, orang rumah dia masih dia hidup. Macam-macam keluar. Tapi bila dah mati, aku tak pernah jumpa suami yang macam ni akhlak. Bila mati Imam Malik jadi wali. Orang pun takut nak kahwin dengan dia. Dah Imam Malik yang terror macam tu pun. Ya? Agak-agak kalau kita kat mana ni? Imam Malik dia marah macam tu kan? Kalau dengan aku, lagi dah. Ya? Satu hari kahwin je. Juga ya. Imam Malik tak. Tengok siapa lagi? Asia. Suami dia siapa? Firaun. Suami dia? Ada tak ditinggal Firaun? Ada tu Firaun tu. Kalau kita agak satu rumah Firaun agak je dah. Malam tu kita lagi. Malam tu? Allahu Akbar. Ya? Tak tahulah tuan-tuan. Akhlak apakah ini? Inilah dia akhlak. Akhlak yang tertinggi adalah ni macam mana? Ni, inilah Allah. Akhlak Allah, ni, kalau kita tengok wazan dia, tu kan, istilah dia maaf terus. Tak ada simpan. Walaupun kita ni dulu bega dah mampus. Penyamun tarbus, dah bunuh 99 orang. Datang jumpa orang Abid. Aku dah bunuh 99 orang. Macam mana agak? Abid tu kata, Bapa! 99 orang. Dia pun dengar. Cukup 100. Tapi dia masih ada kesedaran. Ini yang penting. Ini tak sedar-sedar. Akhirnya bila dia sedar, tuan-tuan, cari lagi guru. Jumpalah orang yang kenal Tuhan. Orang Arifin. Akhirnya ada, tapi kau kena keluar daripada kampung kau. Keluar. Tengok tuan-tuan, dah bunuh 99. Tuan-tuan, kalau hadis, kalau kita bunuh seorang, ya, tempat di mana? Seorang je. Tempat di mana? Neraka. Al-qatil wal maqtul fitnah. Tempat di mana? Mana berat? Bunuh orang ke fitnah orang? Bunuh orang, kita tikap mati je tuan-tuan. Fitnah orang ni, ya Allah, berkurun-kurun menghadap mulut yang difitnah tu. Nak keluar rumah malu. Itu kalau difitnah macam mana tuan-tuan? Ada sikit? Dia nak buka kitab kat masjid pun. Ya? Tuan-tuan, fitnah ni tuan-tuan. Seolah-olah kita dah bunuh dia. Walaupun dia nampak macam hidup. Itu dia kata, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Lagi dahsyat. Orang sufi tak pernah takut dengan fitnah. Sebab apa? Sebab Allah tu hari-hari difitnah. Rasulullah tu hari-hari difitnah. Allah ni apa yang hamba dia tak kata pada dia? Bila Allah tak bagi, kenapa kau tak bagi ya Allah? Aku dah hari minta. Fitnah tu. Fitnah tu letak sesuatu tak kena pada
Berapa banyak lagi kita fitnah Tuhan? Ada ke yang apa makna subhanallah ni tuan-tuan? Maha suci? Kita faham tu lah. Bila Allah tu suci, dia ada buat tak benda yang tak suci? Tak ada. Semua yang dia buat suci, elok. Walaupun di neraca kita nampak macam elok. Wa asa an takrihu syai'a. Kita nampak macam kawan saya pergi datang masjid, tangan dah berbalut. Saya tanya kenapa ni Ji? Dia kata nak tebang pokok, dahan-dahan tu pakailah apa? Apa? Yang grinder tu. Pakai grinder tuan-tuan. Sekejap dia sapak memancut darah. Ikat sini, buang sikit darah, pergi hospital. Tuan-tuan boleh bayangkan tu? Sampai hospital koyak. Tapi ada tak yang daripada Tuhan yang tak elok? Tuhan tak pernah buat benda yang tak elok. Kita yang selalu buat benda tak elok kat Tuhan. Tapi bila kita buat tak elok tu tuan-tuan, ada tak tuan-tuan macam kita semayang sudah parah agak. Kita semayang tu lalai, ada tak dia jatuhkanlah. Kan jatuhkanlah silih ni jangan kau semayang sudah parah tu kau nampak. Kau jatuhkanlah kipas ke kepala kau. Bagi sedar semayang pun sudah parah nampak. Inilah Allah. Dia sedia menanti bila kau nak balik. Inilah Tuhan. Tuan-tuan. Jadi maqam tajrid ni tuan-tuan. Makna dia bila ada dia minta dapat wali-wali ya. Tapi kalau tak dapat, relax je. Redha. Dia dah tahu tak ada satu pun daripada Tuhan yang tak kadang-kadang kita ni lepas rumah. Jadi makna dia masih tajrid lagi. Masih tajrid lagi. Usahalah. Kau tidak nanti takut dia salahkan Tuhan. Aku dah berdakwah macam ni, akhirnya isteri aku tinggalkan aku. Apa tak ditinggalkan tuan-tuan? Dia hari-hari makan roti canai kawan belanja. Orang rumah tak makan, duduk rumah. Anak kuek, lapar. Oh, dia balik. Roti canai. Pedas. Kuah banjir. Kuah, balik dia kenyang. Orang rumah lapar. Bang, ini nak makan apa bang? Air tak boleh tahan. Ada tuan-tuan. Berapa banyak kes cerai ni? Tuan-tuan. Tu makna dia. Jadi hikmah dia, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Waqur Rabbi. Waqur Rabbi. Kenapa Waqur Rabbi? Lam jumpa dengan roh. Lam berjumpa dengan roh, kan? Dan mesti masuk ke roh tu. Yang di segi apa lah, jadi hukum tajwid tu tak ada makna, ada makna. Makna dia wakul. Dan katakanlah mana? Rabbi. Ini semua kerja dia. Semua kerja dia. Masukkanlah aku secara, makna dia apa? Mudkhala sidqa. Masukkanlah aku secara masuk yang benar. Jadikanlah aku orang yang benar, minta dengan Tuhan. Dan keluarkan aku pula wa akhrijni mukhrajas sidqa. Dan keluarkan aku keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Sultanan nasira. Apa makna dia? Makna dia dalam ni tuan-tuan. Makna dia, ya Allah ya Tuhanku, masukkan aku secara masuk yang benar. Mudkhala sidqa. Jadikanlah aku orang yang benar. Ini sekarang benar tak benar ni sekarang tuan-tuan? Kalau guru saya, itu kita dah belajar dah tuan-tuan.
tanda-tanda kafir itu kan. Apa tanda-tanda kafir itu? Tanda kafir yang pertama itu apa? Ya Allah kata bukan saya kata. Tanda-tanda kafir innal ladzina kafaru. Ni Allah jawab sendiri dalam surah Al-Baqarah. Nah, apa tanda kafir? Innal ladzina kafaru, tanda dia sawaun. Yang pertama itu kan sama aja. Dulu sampai sekarang semayang dia sama aja. Jadi semayang itu macam mana tu kan? Sama aja ke ada peningkatan? Kalau sama je dengan dulu, jadi parah nama dia tu. Masih lagi kalau semayang Allahu Akbar. Saja Allah test hantar budak kecil tengok. Ada tempat budak kecil tak boleh masuk dah tuan-tuan. Dia dah siap cakap budak kecil tak payah bawa masuk benda, tak payah pergi masjid. Habis kalau kita tak bagi dia pergi masjid, agak-agak dia nak pergi mana nanti? Sudah tentulah. Dia datang masjid, kita herdik-herdik dia. Kau nak semayang? Allahu Akbar. Memang dia datang masjid tu kan? Apa tak pergi masjid? Itulah nak didik dia. Mungkin mak dia tak boleh didik dia, kita lah didik dia. Didik dengan kasih sayang. Rasulullah tu tengok tuan-tuan, macam-macam perangai datang mas. Ada di dalam. Omar tu yang bongi nak mampus. Ada pernah dia halau Omar tu? Kau tak payah. Kau barat. Tak ada. Kita budak macam tu. Balik. Memang dia tak datang. Itu tanggungjawab siapa tu? Lepas tu bila budak tu dah besar-besar dah jadi lain macam. Itulah. Senang betul kau. Dulu kau yang tak bagi dia pergi masjid. Kau tak bimbing dia. Tengok orang tabligh tu. Satu-satu rumah pergi tuan-tuan. Tu orang datang masjid. Kita buat apa? Dah mati ke apa dia tu? Ya Allah. Kan? Tengok betul pasal orang tabligh ni baguslah tuan-tuan. Dia datang balik tidak, kita kerja kita dah selesai lah. Dia lah yang pergi ketuk rumah orang tak pergi masjid tu. Nak harap kita pergi ketuk. Nak harap Abang Zack dia pergi ketuk. Yang salam dia lah tuan-tuan. Dia balik dah pukul berapa dah? Balik kan pergi kelas. Balik kelas kan nak buat tempe pula. Buat? Macam-macam kerja dia nak buat. Buat sabun lah, buat apa. Memang tak ada lah tuan-tuan. Setiap orang ada dia punya tugasan. Ada dia makom hikmat dia. Raikanlah. Ni kita pula Allahu Akbar. Dia dah elok lah ajak orang pergi masjid. Kan? Nanti kita lah pula. Ya? Okay. Satu lebih ke tak? Lebih? Belum bunyi kan? Belum ya? Sikit lagi. Okay. Jadi signal orang kafir pertama apa? Sawaun, sama aja. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia yang punca dia kenapa? Tak aman. Apa makna iman? Iman itu apa makna? Are you beriman? Are you Muslim? Are you amanu? Amanu? What is amanu? I don't know. Allahu Akbar, macam mana? Saya kebetulan ada leader dia kelas lah. Saya katanya kalau nak balik ni nak bawa apa? Bawa iman Ustaz. Wah, ni sedang cantik ni. Sedang cantik ni. Ya? Anak murid saya dah senyum lah. Kan itu dah cerita nak bawa apa? Kita mati ni nak bawa apa? Nak bawa? Ini Tuhan cakap, bukan saya cakap. Tuan Dia kata apa? Udallil muttaqin. Bawa huda, hadiah. Muttaqin. Apa itu muttaqin? Muttaqin ni takut kehilangan Tuhan. Kalau Sayyidina Ali menangis, baru cerita pasal muttaqin. Muttaqin tu apa? Takut kehilangan Allah. Pasal orang Ali bilang satu saat lupa Tuhan.
Oh, dia punya, kalau dia semayang tak khusyuk, ya Allah, menangis. Sahabat-sahabat menangis. Burung melintas, burung bakar tanah. Burung melintas. Kalau kita wakaf cik, wakaf memang tak adalah tuan-tuan. Ya, dia tak rasa apa. Sahabat-sahabat Rasulullah, kesedaran dia begitu tinggi. Ya, okey. Ni nak bawa jumpa Tuhan. Cuma mutakin itu dah kita dah syarah tuan-tuan. Cuma itu apa nak bawa jumpa Tuhan? 5 ciri-ciri orang mutakin kan. Lepas tu 5 ciri-ciri orang kafir. Apa ciri-ciri orang kafir? Syawaun. Bagi peringatan ke tak bagi peringatan macam tu. Dan yang kedua, khatamah. Dia kenapa yang jadi khatamah tu? Yang punca dia tak amanu tu. Tak amanu ni bahasa mudah dia apa tuan-tuan? Akmana. Wazan ahmana. Ahmanar rasul. Jadi dia macam istilah dia. Satu hidup, satu mati. Ya. Tapi dari segi benih tulisan macam ni ya. Ahmanar rasul. Sebab orang Arab tak boleh baca ni. Ya. Jadi dia kena baca amanah. Kita pun susah nak baca amanah. Cuba kalau baca amin tu amin. Berdengur tuan-tuan. Tapi dia sebenarnya dari segi betul macam itulah wazan dia. Satu hidup, satu mati. Amanur rasul. Amanur rasul. Makna dia aman. Sejak aman ni bahasa apa? Bahasa Melayu lah. Aman. Aman ni apa? Sejahtera. Sekarang ni apa yang Tuhan bagi sejahtera atau tak? Protes je. Macam mana ni? Ya. Okey tuan-tuan. Jadi punca dia yang jadi nak khatamah ni, punca tak aman. Barulah nanti kita akan dicop. Bila dah cop apa? Satu, yang pertama, bila dah dicop hati. Ya. Hati kita. Bila ngaji ya tuan-tuan, ngaji ya. Kan? Bila bab Tuhan je, hati dia dah mula, bila 8Z ni nak berhenti. Ni contoh, dah 8.5 tadi. Ya? Sikit boleh tuan. Maknanya dia apa? Hati dia dah mula. Kali ni aku tak datang lah. Ya? Lepas tu dia berjangkit. Jangkitan yang kedua. Bila hati dia dah sakit, ya? Dia akan datang sam'ihim. Telinga dia dah tak berapa dengar. Tapi bukan orang sini, orang tempat lain. Orang sini walaupun nampak macam telinga tak dengar, tapi dia dengar. Tak percaya cuba tanya. Lepas tu dia dah berjangkit. Penyakit yang ketiga, mana? Mata dia dah mula berat. Mata dia dah mula tak nampak. Yang pelik time mengaji je tu. Yang ada kaitan dengan Tuhan. Bila bab mengaji je. Makna di hati kita ada ni kalau tuan-tuan yang butang-butang mata ni, alhamdulillah. Hati dia dah mula baik. Tapi kalau hati kita penyakit, ya tuan-tuan, dia mengaji je tuan-tuan, sakit. Saya dulu macam tu tuan-tuan, bila mengaji tuan-tuan, Allahu Akbar. Sampai satu masa tuan-tuan, guru kata, Zainal kalau mengantuk, main terusnya. Sejak pada tu tuan-tuan, itulah berkat guru lah tuan-tuan. Okey. Dia punca dia kan apa tuan-tuan? Absorib. Kenapa? Ni penyakit dia. Risau lah. Risau tu pasal apa? Pasal Melayu lah. Tapi Arab lah tu ya. Tapi pasal Melayu dia tak risau. Hati dia sentiasa risau. Zainal lepas sungai berhenti boleh tidak? Lepas sungai risau. Bang, besok nak makan apa ni bang? 53 tahun makan, kau tanya besok ada makan ke tak? Risau awak tu? Bila nak gaji? Risau. Hidup ini penuh dengan kerisauan. Engkau nak risau kenapa? Dia kan sentiasa bersama kita. Mintalah.
Dan kita tak nak minta, sombong. Dia minta, ya Allah, lapar, ya Allah. Sahabat minta garam pun minta dengan Tuhan. Pakai kasut pun minta izin dengan tu. Kita ada tak pakai kasut minta izin? Ada tak nak makan garam minta izin dengan Allah? Ada. Ya? Okey tuan-tuan. Jadi punca dia kenapa tuan-tuan? Sebab tu bila nasi mayaqulu amanna billah. Dengar macam saya beriman. Dengan hari akhirat kan? Oh, cakap bukan main lagi. Tapi kalau dikupas ni panjang pula cerita dia tuan-tuan. Apa bukti beriman ni? Yang pertama, rukun iman apa? Dia percaya dan yakin. Dia bukan sekadar percaya. Tuan-tuan percaya suami tak? Macam tak percaya je. Saya ada satu tempat bila tanya, percaya tak dengan suami? Tak percaya Ustaz. Nak buat macam mana? Siang dia bagi tak percaya, habislah. Saya percaya suami saya Ustaz, tapi saya tak yakin dengan dia. Sebab apa? Dia ada lagi 3 kotak. Tak percaya tuan-tuan pergi tanya orang rumah yang ada Blok SP ni kan. Nama siapa? Tak percayalah. Tapi kalau orang sini alhamdulillah, nama suami kan Blok SP. Nama suami. Oh, ini Mama Wali ni tuan-tuan. Tapi sepanjang ceramah saya tuan-tuan ni, saya tanya cikgu kan. Nama siapa? Nama? Anak. Kenapa tak nama suami? Nanti dia kahwin, saya mati dia kahwin lain. Kalau dia kahwin tu salah, kau dah mati. Pun dengki lagi. Dah. Tuan-tuan makna dia yakin tu duduk dekat. Yakin ni hanya pada Allah. Selain Tuhan tak boleh. Sekarang ni kita yakin tak dengan Tuhan? Pergi dapur pun takut. Macam mana? Pergi tak? Syahrundin pergi kubur. Pergi kubur? Macam kita beramdi tu, dia suruh. Aku tu jangan. Sedang elok dia buka pintu, lari dia terpegang. Itu baru hantu. Kan? Kau Tuhan kau bersama apa nak takut? Okey? Okey tuan-tuan Jadi punca dia kenapa? Nampak macam yang yukhadi'un Allah wallazina amanu. Dia kata depan orang beriman, kami beriman. Tapi punca dia kenapa? Illa anfusahum wama yash'urun. Kerana yash'urun. Syuara ni apa? Syuara ni penyair. Penyair ni dia sedar tak apa yang dia baca? Sudah pasti. Sebab kalau penyair ni dia boleh bersyair dengan baik. Kenapa? Dia sedar makna dia. Sekarang ni kita baca Quran ni, kita sedar tak makna tu? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ajar macam ni makna dia Bismillahirrahmanirrahim tu bagi kasih sayang. Bagi Ar-Rahman Ar-Rahim tu bagi kasih sayang. Contohilah akhlak Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu satu. Cuba minta dengan dia. Ya Allah, aku tak berapa faham apa makna Bismillahirrahmanirrahim. Sebab selagi kita tak faham makna Bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan, kenapa baca Fatihah 7 ayat wajib? Ada sebab. Minta dengan Tuhan. Ya Allah, apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Dia akan ajar tuan-tuan. Sebab tuan-tuan minta. Ni dah kita tak pernah minta. Pernah tak kita baca Bismillah? Ya Allah, aku tak faham makna Bismillah. Tolong ajar aku. Pernah tak? Tak pernah minta. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan minta tuan-tuan, dia akan ajar tuan-tuan macam-macam. Katakan dalamnya ada 20 orang tuan-tuan. Seorang minta Allah. Ini dia luasnya ilmu tu. Allah akan ajar satu. 20 orang berbeza. Tapi yang pertama tuan-tuan bila dah dapat, jangan lupa bantai. Jangan lupa
Ya. Tuan-tuan dah dapat anugerah pada dia. Tuan-tuan minta dia bagi. Tak kira lah nanti apa cara dia ajar. Ya. Benda ni saya dah beritahu pada banyak masjid, tuan-tuan. Pulanglah apa yang Allah nak ajar. Tapi syarat kau kena minta. Jangan sombong. Jangan sombong. Baca satu ayat, minta dengan Tuhan. Ya Allah, tak faham. Ustaz tu, dia yang dia belajar tu satu ilmu. Ilmu Allah ni satu ke? Yang kau nak hijab dengan ustaz tu kenapa? Itu satu ke? Siapa yang mengetahui makna sesuatu? Dia boleh tak ajar kita? Syaratnya kau minta. Kau tak minta tak dapat lah. Ya? Ada soalan ke tuan-tuan? Tak ada. Ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah SWT. Ya? Muhammad Muhammadin Nuri Muzbin Isyabi Nuri wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.